Alright, Bukit Aman dakwaan hina Sultan Selangor, polis buka siasatan ke atas Sanusi. Yang saya sebut tadilah. Polis telah melancarkan siasatan terhadap Menteri Besar Kedah berhubung kenyataan didakwa menghina Sultan Selangor. Razudin berkata ahli politik sepatutnya menghindari isu 3R agar tidak mencetuskan ketegangan. Berkenaan Menteri Besar Kedah, kita telah membuka siasatan, katanya dalam sidang media. Okey, dalam masa yang sama, Amir juga telah menyeru, telah mengherdik Sanusi. Hey Sanusi, jangan kurang ajar. Pengerusi PH Selangor Amiruddin menyela keras tindakan pemimpin PAS PN Muhammad Sanusi yang didakwa terang-terangan menghina Sultan Selangor. Sambil menyatakan rasa kesal, Amiruddin menganggap ucapan pengarah pilihan raya PAS itu sebagai tidak wajar dan lagi kurang ajar. Dia sampai hina Sultan Selangor. Dia hina saya, tak apa lagi. Saya rasa cukup rasa sedih bila dia kata Sultan Selangor. Hina pula Sultan Selangor, kononnya Sultan Selangor tidak macam Sultan Kedah. Di sini Bukit Melawati tempat asal kesultanan negeri ini. Sanusi, jangan kurang ajar. Orang Selangor akan ajar kamu. Ajar PRN pada 12 Ogos nanti. Ya. Kita kena tunjuk orang PAS ni tuan-tuan. Itulah sikap kalau PAS ni tu memerintah. Dan ni kita nak bagi tahu lah, itu saya sebut pendek je. Baru-baru ini, ni Sanusi Yes, Fahmi Fazil lah sebut. Ni enak sangat kan? Ni Fahmi Fazil lah sebut. Menteri minta SPRM siasat Banglo Menteri dikaitkan dengan Menteri Besar Kedah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menggesa SPRM supaya menyiasat pemilikan Banglo bernilai jutaan ringgit, to be exact 7.8 juta ringgit yang dikaitkan dengan Sanusi. Jelas Fahmi, meskipun pemimpin PAS itu mendakwa Banglo milik abangnya, namun wajar untuk SPRM menyiasat terlebih dahulu. Kita kena tanya satu benda simple, Banglo macam mana? Banglo ini siapa punya? Orang dulu-dulu sebelum ini kita tanya pasal isu Bangla, sekarang kita tanya pasal isu Banglo pula. Baguslah Fahmi. Sekarang ni Fahmi dah mula attack. Bagus Fahmi. Ini kaedah dia. Dan kenapa Banglo ni tuan-tuan jadi isu pertikaian? 7.8 juta, dia kata 7.8 juta ni dia kata abang saya punya. Sebab abang saya kerja lawan dengan you. Dia adalah underwater welder. Orang buat kajian lah, underwater welder ni, dia besar lah gaji dia daripada normal kita yang ada dekat kerja tak offshore ni tuan-tuan. Tetapi besar gaji dia tu tak adalah sampai boleh bagi 7.8 juta punya Banglo. Still ada pertikaian dekat situ. Kita boleh persoalkan 7.8 juta punya Banglo tu, kalau setakat gaji dia atas jumlah itu tak cukup tuan-tuan. Sebab dia nak kena buat. Okay, saya nak cerita. Adik saya pun kerja offshore. Ni semua kita dok claim semua kerja offshore ni. Adik saya pun kerja offshore. Dia dibayar dalam USD, betul? Kan adik saya dibayar dalam USD dan company dia daripada Europe. Nak cerita tuan-tuan, dia nak buat pinjaman tu agak payah. Kenapa? Sebab perbankan dia bukan dalam negara. Slip gaji dia bukan dalam negara. It's all overseas. Jadi kita persoalkan, okay, adik dia, abang dia kerja dengan underwater welding, kita kata. Katakan company mana? Dia kena dedahkan lah. Jangan cakap ni abang saya punya. Dia kena dedahkan kepada SPRM. Dan saya percaya laporan SPRM telah pun dibuat kepada SPRM, dan SPRM akan mengemukakan siasatan berkenaan dengan Banglo Sanusi ini. Kita tunggu tidak lama lagi. Ini Sanusi kena jawab ni Sanusi 7.8 juta ini yang kita tahu. Yang kita tak tahu. Dan kita kaitkan dengan apa tuan-tuan? Kenapa beria-ia? Ini saya nak cerita. Kenapa Sanusi beria-ia nakkan Kulim Exchange, airport Kulim tu bernilai 7 bilion itu? Kenapa dia nak beria-ia dengan Langkah Suka yang bernilai 40 bilion itu? Kenapa dia beria-ia nakkan REE? Sampaikan ada orang ceroboh tanah haram dekat don dia sendiri. Sampai tular satu surat berkenaan dia nak bawa masuk orang kata pekerja daripada China. Jadi adakah, bukan tuduhan, benda-benda ini dikaitkan dengan tiba-tiba ada satu Banglo bernilai 7.8 juta ringgit di Kedah tuan-tuan. 7.8 juta ringgit di Kedah yang dikaitkan dengan Sanusi. Sanusi kena jawab ni. Kan nak fitnah orang. Ni kita throw kat engkau. Ni tak ada fitnah ni. Kita throw REE, bawa orang daripada China, bilion punya projek. Tiba-tiba dia duk sibuk pasal airport, bilion. Private initiative 7 bilion. Langkah Suka 40 bilion. Saya tanya kat situ, ada tak portion yang Sanusi dapat tiba-tiba?
Kalau tak, kenapa beria-ia sangat ni tentang projek-projek sebegini, kononnya untuk orang Kedah. Tapi Ivan Rafizi kata saya tak terima apa-apa lagi. Sanusi kena jawab. Sebab itulah akhirnya Syahid pun kata Sanusi taubat nasuha lah kan? Untuk makluman, mata Zahid ni dia sebab ada operation saraf hari tu, not anything. Dia kata Menteri Besar Kedah dinasihatkan melakukan taubat nasuha dan tidak menjadikan semua perkara sebagai kempen yang merosakkan diri. Ini saya tak nak cerita panjang-panjang lah tuan-tuan. Kempen yang merosakkan diri ni, itu Sanusi punya kerja. Dan yang dia punya counterpart siapa tuan-tuan? Cikgu Bat. Okay. Cikgu Bat semalam kan, ini saya bagi background sikit. Cikgu Bat cerita Anwar dapat ada rumah banglo di Kajang yang Anwar duduk sekarang ini. Itu adalah rumah toke Cina. So dia buat laporan SPRM. Saya dedahkan. Saya kata bahawa Anwar duduk di rumah yang dia sewa. Okay, rumah itu bukan rumah Anwar, dia sewa. Ada yang tanya, kenapa dia sewa Is? Bukan dia dah jual rumah segambut Rumah segambut dia dah jual. Saya dah tengok rumah segambut tu keadaan dia memang teruk dah lama kan, dengan bocor air dan sebagainya. So dia jual. So lepas dia jual tu, dia duduk rumah sewa dekat Kajang sejak 2020. Dan macam saya kata, rumah sewa itu bukan milik Anwar, milik satu Cina ni. Dia sewa atas orang itu. Of course lah, elektrik dengan air atas nama dia lah, tapi dia yang kena bayar. So ada orang katanya, mana habis Anwar tak ada rumah sebenar ke? Of course rumah Anwar ada rumah sebenar. Apa tujuan dia buat rumah itu? Saya tak habis cerita itu. Macam Lim Guan Eng dulu, dia duduk rumah sewa itu kerana dia ada rumah sebenar. Itu rumah yang akan jadi tumpuan. Itu rumah yang akan jadi tumpuan. Orang akan tahu ini rumah Anwar. Dia tak akan jadi private home dah. Dia akan jadi public home. Dia perlu ada private home yang orang tak perlu tahu rumah dia kat mana, yang dia boleh pergi berkemungkinan pada bila-bila masa. Itu tujuan dia. Macam saya jugalah, saya ada public home saya. Saya juga ada private home saya. Kan? Apa tujuan dia? Supaya kalau ialah untuk keselamatan. Dia Perdana Menteri, Ketua Pembangkang. Tuan-tuan, saya ini siapa-siapa ni pun orang duk ancam macam-macam. Ini kan pula Perdana Menteri yang nak lawan korupsi, yang nak lawan kleptokrasi, yang nak lawan orang. Lagilah ada ancaman. Itu satu. Itu rumah public yang memang orang akan publishkan alamat dia. Kalau tuan-tuan Google, jumpa je alamat rumah Anwar Ibrahim. Jumpa je, dia ada rumah rasmi. Itu rumah sewa. Dia dah sewa sejak tahun 2020. Dan dia buat sejarah pajakan. Dia ada walaupun mainkan. Tengok. Dia kata sewa. Kenapa pajak pula? Nampak sangat kau tak kerti. Baik, aku baca dulu ni. Rumah di Anwar dipajak selama 10 tahun, kata peguam. Seorang peguam memberitahu kediaman yang dihuni oleh Anwar Ibrahim dipajak selama 10 tahun. Menurut peguam Anwar, SN Sangkernai berkata, Perdana Menteri menandatangani perjanjian pajakan selama 10 tahun untuk mendiami rumah terbabit. Katanya, perjanjian tersebut ditandatangani pada 2020. Harta yang kami diami sekarang adalah dalam pajakan. Ada perjanjian pajakan selama 10 tahun, katanya. Okey. Tadi dulu, Sangkernai menemui stafsus politik Farhan Fauzi untuk membuat laporan kepada pihak berkuasa berhubung dakwaan. Dibuat jawatan kuasa penerangan bersatu Badrul Hisham dan dua yang lain berhubung kediaman rumah di Sungai Long itu. Okey, saya dah sentuh semalam. Nah, apa beza pajakan dengan sewaan? Saya sebut sewa lah kan. Mudah tuan-tuan nak faham. Pajak ni arti kata lease dalam bahasa Inggeris dia. Sewa, rental, itu beza. Dalam agreement, beza mudah je. Any rental yang lebih daripada 3 tahun adalah lease. Sebarang sewaan yang lebih daripada 3 tahun kita namakan sebagai lease atau pajakan dalam bahasa Melayu dia. Anything less than 3 years kita namakan sebagai rent atau sewa. Itu beza dia. So pajak lease, rent sewa. Apa beza dalam undang-undang? Anything above 3 years is lease. Less than 3 years is yes, betul. Itulah dia. Itu je beza dia. So sama je. Adakah sama? Sama je. Bezanya adalah tempoh. Kan bendanya sama saja. Bezanya adalah tempoh. Faham? Nampak dah. Nampak kan? Panas. So dah tahu. Kalau dah tahu, habis tu Cikgu Bat dedahkan apa itu Is? Itulah dia. Dia dengan Sanusi lebih kurang je. Kan? Dia dengan Sanusi lebih kurang je. Dia punya level bangang dia tu tahap tu lah tuan-tuan. Itu saya kata pembangkang sekarang ni bukan macam pembangkang zaman kami dulu tuan-tuan. Pembangkang zaman kami dulu adalah pembangkang yang berfakta. Kita akan kemukakan fakta-fakta, data-data, dapatan-dapatan kan. Kita akan kemukakan perkara-perkara tersebut. Pembangkang sekarang lain. Pembangkang sekarang ni banyak fitnah tuan-tuan.
Sebab tu yang banyak kalah fitnah ni adalah siapa? Dan yang banyak kalah fitnah ni adalah orang PAS. Dan itu je dia pandai. Sekarang ni tu siapa lagi yang kalah fitnah? Papa Gomo. Siapa lagi kalah fitnah? Bat. Cikgu Bat. Tak lama lagi dia kena saman tu. Siapa yang saman dia? Nanti. Nanti kita akan tengok siapa saman dia.